Terima kasih Kubang Krian. Saya tertarik dengan apa yang dibawa oleh Kubang Krian berhubung dengan mainan kanak-kanak tadi ni. Kalau sekiranya Kuala Krai menyebut tentang makanan kita di test di makmal, apakah pandangan Kubang Krian bahawasanya negara kita juga perlu ada makmal untuk test barang-barang mainan yang dibawa masuk ataupun yang dibuat dalam negara kita tentang kandungan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan kata heavy metal yang ada dalam barang mainan tersebut, supaya biasanya kanak-kanak apabila dia main barang-barang mainan itu dia masuk dalam mulut. Jadi kita perlu mengadakan satu makmal untuk test barang-barang mainan tersebut tentang kandungan bahan-bahan mungkin cat dia ke ataupun apa yang disalut di barang mainan tersebut, supaya ianya selamat untuk digunakan ataupun dijadikan permainan kanak-kanak. Apakah Kementerian setuju ataupun tanya ataupun mengemukakan persoalan ini kepada kementerian supaya mengadakan makmal untuk menguji bahan-bahan mainan tersebut? Terima kasih Kementerian. Datuk Dan Ketua, terima kasih rakan saya daripada Pendang yang juga seorang doktor yang juga membawa isu yang penting. Sama ada pada pandangan kementerian sudah memadai Jabatan Kimia untuk menganalisa ataupun untuk mengenal pasti hal-hal seperti itu, ataupun bersetuju dengan pandangan Pendang tadi supaya ada makmal khusus. Ini kita serahkan kepada kementerian untuk membuat satu keputusan. Yang penting, saya rasa yang penting adalah memang setiap makanan yang dibeli oleh anak-anak kita di sekolah, yang mainan yang dibeli untuk mereka bermain di rumah, setiap lori-lori kecil yang datang setiap petang di halaman rumah kita itu, memang setakat ini mungkin kita semua boleh bersetuju bahawa tidak ada satu sistem pemantauan yang serius yang diambil oleh pihak kementerian untuk mengenal pasti sama ada bahan-bahan itu selamat ataupun tidak. Saya beralih, Datuk Dan Ketua, kepada isu di mana juga sebagai contohnya di Amerika Syarikat, saya masuk kepada isu pemakanan yang disebut oleh titiwangsa tadi. Ini kepada pemakanan dalam tin, ya, yang menjadi budaya dah sekarang ini, sama ada kita mahu mengadakan piknik, mengadakan rehlah ataupun short trip sebagai dengan izin kita membeli makanan-makanan seperti ini untuk memudahkan kita membawanya. Di Amerika Syarikat sebagai contoh, US Consumer Product Safety Improvement Act cukup efektif kalau kita nak membuat sebagai suatu benchmark kita. Juga badan seperti Food and Drug Administration yang kerap memeriksa kilang-kilang, dan sebagai contohnya statistik yang kita bawa tahun 2007 sahaja, Food and Drug Administration ini telah mengenal pasti ada makanan dalam tin yang dicemari dengan bahan salmonella, bakteria salmonella, ya, yang memang ditarik balik berjuta unit makanan dalam tin di Amerika Syarikat, yang menunjukkan betapa pekanya negara ini dalam hal memelihara makanan-makanan dalam tin ini. Persoalannya di Malaysia, adakah bahagian kawalan dan keselamatan dan kualiti makanan kita juga saya rasa perlu untuk memainkan peranan yang sebegini aktif, dan saya tidak dapat lagi suatu atau mendapat satu maklumat lagi adanya satu operasi besar-besaran diadakan, kecuali setelah lahirnya isu pencemaran susu dari China yang mengandungi melamin, ya, yang telah mengakibatkan lebih kurang 6,000 kanak-kanak menjadi sakit, dan 9,483,000 kilogram makanan telah dimusnahkan yang berkaitan dengan hasil tenusu yang dicemari dengan melamin ini. Jadi saya rasa dengan beberapa akhir sekali, Datuk Fungsi,
Datuk Yang Bertuah, akhir sekali saya juga ingin mendapatkan suatu jaminan. Apakah jaminan keselamatan pengguna apabila mereka berurusan dengan menggunakan sistem e-dagang? Dunia IT hari ini cukup meluas, borderless state, dan semua produk dunia boleh diakses dalam hanya beberapa saat, dan isu keselamatan pengguna bila membeli barang-barang melalui sistem ini. Dan apa yang menjadi muskil, yang saya muskilkan, adakah apabila pengguna Malaysia juga, yang hari ini pengguna internet di Malaysia juga telah menjadi salah satu negara dunia yang begitu maju ke hadapan, yang membeli barang-barangan melalui sistem ini, yang memilih produk dengan menggunakan sistem ini, dengan berurusan membuat perbandingan harga dan seumpamanya. Adakah akta-akta seperti akta jualan barangan tahun 57, akta perihal dagangan tahun 72, dan juga akta jualan langsung 93 ini, adakah semua akta-akta ini tadi dapat untuk memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada urusan e-dagang ini? Jadi dengan hal ataupun perkara yang saya bangkitkan tadi, saya ucapkan terima kasih dan harap mendapat jawapan yang konstruktif daripada pihak kementerian, dan saya ucap terima kasih. Yang Amat.